Januari 2015. Pemukiman Menteri Luar ASEAN yang akan berlangsung di Sutera Harbour Resort di Kota Kinabalu, Sabah esok akan menjadi acara pembuka tirai bagi siri mesyuarat menteri dan berkaitan di bawah kepimpinan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini. Bertemakan rakyat kita, komuniti kita, visi kita. Wawasan Malaysia sepanjang menjadi pengerusi ialah mewujudkan ASEAN berpaksikan rakyat, membabitkan semua sektor masyarakat dalam aktiviti kumpulan serantau itu. Malaysia mempengerusikan ASEAN pada 2015 selepas mengambil alih dari Myanmar di saat-saat penting apabila penubuhan komuniti ASEAN dijadual menjadi kenyataan menjelang akhir tahun ini. Dan Malaysia juga berhasrat membawa ASEAN supaya lebih dekat kepada rakyat kerana matlamat paling utama komuniti ASEAN ialah membawa perubahan positif kepada kehidupan dan kesejahteraan 625 juta penduduknya. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN. Kupasannya seketika nanti bersama tetamu Profesor Dr. Azmi Hassan. Baik saudara, Malaysia akan berkongsi 8 perkara yang menjadi keutamaan sebagai pengerusi ASEAN tahun ini dengan negara anggota lain pada pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang berlangsung selama 2 hari di Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dalam sidang media di Kota Kinabalu memberitahu keutamaan pertama adalah menubuhkan komuniti ASEAN dengan menumpukan usaha melengkapkan baki garis tindakan dalam 3 rangka tindakan komuniti ASEAN. Kedua, membangunkan visi komuniti ASEAN dan dokumen attendant yang dijangka siap untuk dipertimbangkan oleh Majlis Penyelaras ASEAN sebelum diterima pakai oleh para pemimpin pada sidang kemuncak ASEAN ke-27 nanti. Ketiga, menjadikan ASEAN lebih dekat kepada masyarakat dengan matlamat utama untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan 625 juta penduduk. Fourth, to strengthen the development of the small and medium enterprises or SMEs. SMEs make up 97% of the enterprises in this region. Efforts must be made so that this segment of the industry will continue to prosper even as regional integration places SMEs under greater pressure to compete. Fifth, to expand the intra-ASEAN trade and investment through cross-border investments and trade. Despite the upward trajectory of growth in this area for the last few years, there's still a lot of room for improvement. Pada pemukiman kali ini, para menteri akan membuat susulan terhadap keputusan yang dicapai para pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-25 di Myanmar tahun lepas berhubung penubuhan komuniti ASEAN. Mereka juga akan memberi fokus terhadap wawasan komuniti ASEAN pasca 2015. Malaysia memulakan peranan dan tanggungjawabnya sebagai pengerusi ASEAN tahun ini menerusi pemukiman Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN 2015 yang sedang berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai perkara dan isu sedang dibincangkan bagi kepentingan bersama dan persidangan kali ini juga akan memberi peluang kepada Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membincang pembinaan Komuniti ASEAN 2015 serta visi Komuniti ASEAN pasca 2015. Selain bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu semasa antarabangsa dan serantau serta cara-cara bagi mengukuhkan hubungan ASEAN dengan rakan-rakan dialognya dan komuniti global. Baik, laporan lanjut kita bersama wartawan Ibrahim Diman di Kota Kinabalu. Pada pemukiman ini, para Menteri ASEAN juga akan membuat susulan terhadap keputusan yang dicapai pada sidang kemuncak ASEAN ke-25 di Myanmar tahun lepas bagi merealisasi penumpuan komuniti ASEAN menjelang akhir tahun ini. Fokus turut ditumpukan kepada wawasan komuniti ASEAN pasca 2015 yang memberi peluang kepada para Menteri Luar ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kebimbangan dan isu kepentingan bersama di peringkat serantau dan antarabangsa. Malaysia juga akan mengenengahkan pelbagai isu kepentingan Malaysia termasuk peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN menyusul pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam mesyuarat-mesyuarat terdahulu. Selain itu, isu penyeragaman zon masa juga dijangka akan diusulkan. Ini kerana negara ASEAN yang dianggotai 10 negara selain penyertaan Timor Leste pada masa akan datang mempunyai 4 zon masa.
Dalam pada itu, Malaysia akan berkongsi 8 keutamaan sebagai pengerusi ASEAN tahun ini pada pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang bermula hari ini. Antaranya mewujudkan komuniti ASEAN, mendekatkan ASEAN kepada rakyatnya, berkongsi pengetahuan bagi memperkukuh dan membangunkan usahawan kecil dan sederhana yang meliputi 97% di rantau ASEAN yang perlu diberi tumpuan agar terus berkembang dan berdaya saing. ASEAN juga melihat masih ada ruang untuk memperluas dan mengembangkan pelaburan rentas sempadan selain meningkatkan perdagangan dan pelaburan dalam kalangan negara anggota. The trade integrations involve liberalizations and facilitations of trade in goods, services and investments, as well as protection and promotions of investment, narrowing development gaps, among others. Turut akan dibincangkan usaha memperkukuh institusi ASEAN dengan keutamaan kepada pelaksanaan penguatkuasaan peringkat tinggi, memperkukuh Sekretariat ASEAN, menggalak keamanan dan keselamatan melalui amalan kesederhanaan bagi menyelesaikan sebarang isu dan menjadikan ASEAN sebagai pemain utama di peringkat global. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi yang tiba awal ke Sabah telah memanfaatkan peluang ini untuk mengadakan pertemuan empat mata dengan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk meneruskan rundingan bagi mencari penyelesaian berhubung isu pembatasan maritim melalui mekanisme sedia ada, membincangkan isu penangkapan kapal perikanan Malaysia oleh Indonesia, isu-isu berkaitan tenaga kerja Indonesia dan penghantaran pulang pekerja Indonesia secara sukarela. Berdasarkan kestabilan serantau dan kebolehan ramalan tingkah laku negara-negara di rantau ini, Malaysia menggunakan asas berkenaan dalam dasar luarnya bagi membantu keupayaan Malaysia untuk berdagang dan meningkatkan kredibilitinya dalam hal ehwal antarabangsa. Memandangkan ASEAN mempunyai integrasi yang mendalam, prinsip tersebut mampu mengukuhkan keupayaan Malaysia untuk mencapai matlamat ini seiring dengan keupayaan dan pengaruh kepimpinan Malaysia yang terserlah di rantau ASEAN dan antarabangsa. Ibrahim Diman, Kota Kinabalu, Sabah, RTM. Bertemakan rakyat kita, komuniti kita, visi kita, Malaysia kini menggalas tanggungjawab besar sebagai pengerusi ASEAN 2015. Berdasarkan tema itu, wawasan negara sepanjang menyandang jawatan pengerusi ASEAN ialah untuk mewujudkan sebuah rantau yang berpaksikan rakyat bagi semua sektor masyarakat. Dan sebagai pembuka tirai, ketika ini juga satu sesi pemukiman negeri luar ASEAN yang sedang berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah. Manakala di studio ketika ini untuk membincangkan dengan topik ini ialah Profesor Dr. Azmi Hassan, geostrategis daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Fiona. Kerana sentiasa bersama kami sebenarnya. Ya, okey. Baik, kalau kita melihat kepada mesyuarat pegawai kanan ASEAN yang bermula pada hari ini adalah untuk persediaan pemukiman Menteri Luar ASEAN esok. Dan bagaimana Profesor melihat perbincangan selama 2 hari yang telah dilakukan awal untuk meningkatkan lagi hubungan antara negara-negara ASEAN? Ya, memang benar, Fiona, bahawa tanggungjawab berat Malaysia sebagai pengerusi, sebab itu dikatakan pemukiman ataupun retreat. Bukan dikatakan mesyuarat secara rasmi, tapi untuk berbincang lebih secara santai lagi. Juga mengenali antara satu sama lain? Ya, mengenali antara satu sama lain, Malaysia sebagai pengerusi dan 9 dikatakan negara ASEAN yang lain. Dikatakan seperti Fiona mengatakan tadi, tema ketika Malaysia menjadi pengerusi adalah dikatakan yang berpaksikan rakyat. Sebabnya, Fiona, kita lihat rakyat, bukan saja rakyat Malaysia, tapi rakyat 600 juta lagi negara ASEAN itu tidak tahu apa itu ASEAN sebenarnya. Sedangkan ianya telah lebih dari 4 dekad telah ditubuhkan. Tapi dikatakan tidak seperti rakyat di negara Eropah umpamanya. Mereka begitu amat bangga dengan dikenali sebagai rakyat daripada negara Kesatuan Eropah. Jadi itu yang Malaysia sebagai pengerusi hendak lakukan. Apabila mereka pergi ke luar negara, luar ASEAN, mereka memperkenalkan diri mereka selain daripada negara yang mereka berasal, tapi mereka berasal daripada ASEAN. Itu yang dimasukkan dengan tanggungjawab berat Malaysia, dikatakan untuk membawa ke bawah apa itu ASEAN sebenarnya. Untuk memperkenalkan apa itu ASEAN juga. Baik, dalam sesi pemukiman ini juga beberapa perkara yang menjadi bincangan atau perkara utama yang dibincangkan adalah memperluaskan perdagangan infra-ASEAN dan juga perdagangan rentas sempadan. Dan bagaimana Profesor melihat ke arah perdagangan ini? Ya, itu dikatakan aktiviti ekonomi ni, Fiona, penting dalam ASEAN itu sendiri.
Kerana dalam ASEAN sendiri pasarannya hampir lebih daripada 600 juta penduduk. Jadi penting bagi negara ASEAN dikatakan membuat satu peraturan di mana ekonomi merentas sempadan itu lebih mudah lagi. Dan ini dilaksanakan dalam dikatakan apa yang dikatakan Komuniti Ekonomi ASEAN. Saya tidak melihat satu masalah besar dalam hal ini. Cuma pada ketika ini dalam hal ekonominya Fiona hanya 80-80% perkara-perkara yang dah diselesai. Dalam 20% lagi, 15% belum selesai lagi. Dan akhir tahun ini, Malaysia sebagai pengerusi, saya yakin kita boleh selesaikan yang baki itu. Itu dalam ekonomi. Itu dalam ekonomi. Dalam ekonomi. Tapi bagi saya, yang penting ada dua lagi yang selalu tertinggal. Iaitu dalam sosial budaya, itu paksi yang kedua, sosial budaya. Dan paksi ketiga adalah paksi politik dan juga keselamatan. Itu yang dikatakan jarang diperbincangkan. Bila mereka mengatakan, bila rakyat melihat ASEAN itu, mereka melihat ekonomi, perdagangan antara negara, tapi ianya lebih daripada itu. Dikatakan hubungan antara kebudayaan, sosial dan juga perhubungan politik dan juga keselamatan ASEAN itu sendiri perlu dipertingkatkan pemahamannya. Jadi Fiona bertanya pasal ekonomi itu, tidak ada masalah di situ. Cuma yang masalahnya yang dua lagi. Perkara ini. Yang jarang dibincangkan. Itu yang Malaysia mengatakan kita nak ASEAN tahun ini bertemakan, berpaksikan rakyat ketiga-tiga paksi itu. Bukan saja ekonomi, sosial budaya termasuk dan juga politik dan juga keselamatan juga termasuk dalam perbincangan mereka. Dan berhubung dua perkara lagi ini, melihat kita sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2015, mampukah Malaysia untuk mampukah kita menggalas tanggungjawab ini? Ya, mungkin saya sebagai rakyat Malaysia akan terus mengatakan mampu. Tapi saya cuba tidak dikatakan tidak bias dalam hal ini. Kita tengok dikatakan peranan Malaysia sebelum-sebelum ini. Bagaimana peritnya konflik itu kita dapat selesaikan. Kita lihat dikatakan penubuhan entiti bangsa Moro di selatan Mindanao. Sukar, hampir 60 tahun konflik itu berlalu. Malaysia menjadi perantara, selesai. Walaupun belum muktamad lagi penyelesaiannya, tapi kedua-dua Manila dan MILF mahu bersetuju. Kerana saya melihat salah satu pemangkinnya adalah Malaysia. Malaysia mengamalkan dasar luar yang dikatakan dasar luar tidak menyebelahi mana-mana pihak. Jadi dalam hal ini, kalau Fiona bertanyakan mampukah Malaysia, saya satu lagi contoh Fiona, Laut Cina Selatan. Kita ada masalah dengan China, tapi kita tidak berkonflik dengan China. Sebab dasar luar kita mengenai Laut Cina Selatan adalah yang dikatakan berkonsepkan kesederhanaan. Jadi menggunakan dua contoh tu Fiona, tolak ke tepi saya rakyat Malaysia, saya yakin akhir tahun ini bukan saja komuniti ASEAN kita boleh capai, tapi juga dikatakan sosial, politik dan budaya kita boleh capai, keselamatan komuniti juga boleh dicapai, di mana hasrat menjadikan ASEAN itu berpaksikan rakyat boleh dicapai dengan Malaysia sebagai pengerusi. Dan adakah ini juga adalah signifikan dan peranan ataupun adakah ini yang akan menjadi sumbangan Malaysia sebagai host pertama untuk ASEAN ini? Ya, betul. Dikatakan sebelum-sebelum ini tidak banyak dikatakan tumpuan diberikan kepada penglibatan rakyat. Penglibatan mereka yang di bawah itu. Sebelum-sebelum ini penglibatan banyak kepimpinan di atas dan juga komuniti ekonomi, perdagangan saja. Rakyat biasa tidak terlibat sebenarnya. Rakyat biasa, termasuk rakyat Malaysia, mereka berfikir, okey, Malaysia menjadi pengerusi. Mereka tak berasa apa-apa itu. Kerana ASEAN bagi mereka adalah satu perkara yang dikatakan biasa, tidak perlu digebar-geborkan. Jadi Malaysia ingin menukar pemikiran itu. Jadi itu saya melihat begitu menariknya. Malaysia sebagai pengerusi tahun ini menggunakan konsep berpangsikan rakyat, itu tanggungjawab berat, tapi kalau berjaya, dan saya yakin akan berjaya, ia akan mengubah persepsi ASEAN di kalangan rakyat ASEAN itu sendiri. Mungkin Prof boleh ulas sikit signifikan Kota Kinabalu dipilih untuk Majlis Pemukiman ini? Bagi saya, mungkin Kota Kinabalu itu, saya sebagai geostrategi, saya boleh melihat kepada keadaan politik dan keselamatan. Dan mungkin, saya tak tahu, mungkin bagi firasat saya, Fiona, mungkin ada kena-mengena dengan Laut Cina Selatan itu sendiri. Kerana Fiona pada ketika ini, masalah Laut Cina Selatan, Spratly dan juga parasel antara Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dengan China belum dapat diselesaikan lagi. Ketika ini hanya deklarasi tata cara hanya disetujui oleh semua negara. Belum lagi ke peringkat dikatakan Code of Conduct itu sendiri, tata cara itu sendiri dari segi perundangan.
Jadi bagi saya sendiri, Malaysia mungkin akan dikatakan menekan negara-negara yang terlibat itu supaya menandatangani COC. Sebab itu saya rasa kenapa Sabah dipilih. Itu cuma firasat saya yang saya fikirkan. Mungkin Fiona ada pandangan lain, saya tak tahu. Betul. Baik, kita akan lebih berkongsi pandangan dengan Profesor, tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika? Kita kembali selepas ini. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Mesyuarat Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM Retreat 2015 bermula hari ini sehingga esok dengan 2 mesyuarat tertutup berlangsung di Magellan Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu. Pagi tadi, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Malaysia, Datuk Othman Hashim mempengerusikan mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN SOM dihadiri 10 wakil pegawai kanan negara anggota ASEAN serta perwakilan tetap Malaysia ke ASEAN. Antara yang turut hadir, Ketua Pegawai Myanmar Aung Lin, Setiausaha Luar Negeri Filipina Evan P. Garcia, Pegawai Kanan Singapura Chi Wee Kiong, Pegawai Kanan Thailand Si Hasak Puang Ketio, Pegawai Kanan Vietnam Nguyen Vu Tu, Naib Menteri Luar Laos Alukio Kit Kaun, Pegawai Kanan Brunei Dato' Erwan Pehin Yusof, Ketua Setiausaha Negara Kemboja Siong Rachi dan Timbalan Setiausaha Agung ASEAN Nyan Lin. Baru berakhir sebentar tadi persidangan keempat Dewan Koordinasi Kelompok Kerja ASEAN mengenai visi pasca Komuniti ASEAN 2015. Malam ini, semua Menteri Luar ASEAN dan delegasi termasuk Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dijadual mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman. Satu majlis jamuan makan malam akan turut diadakan bagi meraih dan menyambut kehadiran para delegasi AMM Retreat 2015. Dalam majlis itu, Datuk Seri Anifah dan Datuk Musa Aman akan melancarkan stem kenang-kenangan. Baik, pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang bermula hari ini mendapat liputan meluas para media dari dalam dan luar negara. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku di sana, kita terus saja bersama Emran Azmi Rosli di sana. Emran? Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Emran Azmi Rosli kini masih lagi berada di The Magellan Sutera Resort bagi memberikan perkembangan mengenai pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang diadakan di Kota Kinabalu bermula hari ini sehingga esok. Dan ketika ini saya berada di bilik media yang telah disediakan oleh Urusutia, dan di bilik inilah para media yang datang seramai 160 media tempatan dan juga antarabangsa yang turut sama memberikan liputan mengenai pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN ke Kota Kinabalu ini pada kali ini. Dan di sepanjang program ataupun pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang diadakan kali ini, di mana pada pagi tadi satu mesyuarat tertutup dipengerusikan oleh Kementerian Ketua Setiausaha Kementerian Luar Malaysia Datuk Othman Hashim yang mempengerusikan mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN SOM yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan Kementerian Luar ASEAN serta perwakilan tetap Malaysia ke ASEAN. Dan mesyuarat tersebut dijangka akan selesai dalam pukul 3.30 petang, dan di sebelah malamnya satu jamuan malam akan diadakan oleh Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Anifah Haji Aman dan bersama-sama dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Dan di jamuan malam itu juga akan dilancarkan stem kenang-kenangan sempena Malaysia mempengerusikan ASEAN 2015. Dan untuk anda jangan lupa untuk terus saksikan TV1 kerana banyak lagi info-info perkembangan terkini akan kami kongsikan pada bila-bila masa di RTM 1. Sekian dari saya, Emran Azmi Rosli, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Emran.
Para Menteri Luar ASEAN juga dijangka bertukar-tukar pandangan dalam konteks pelaksanaan deklarasi mengenai kod tata laku pihak-pihak di Laut Cina Selatan DOC. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman lagi, menteri-menteri juga dijangka mengadakan perbincangan ke arah penubuhan kod tata laku di Laut Cina Selatan selain isu-isu lain yang mungkin dibangkitkan. Tahun ini dengan Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, 3 kumpulan kerja bersama ASEAN China mengenai DOC dan satu mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN China mengenai DOC juga dijangka diadakan. Negara anggota ASEAN dan China memeterai DOC pada 2002, dokumen penting bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Dalam deklarasi itu, antara lain pihak-pihak berkaitan menegaskan bahawa penerimaan kod tata laku di Laut Cina Selatan akan terus memupuk keamanan dan kestabilan di rantau ini dan bersetuju untuk bekerja atas dasar kesepakatan ke arah pencapaian matlamat ini pada akhirnya. Kuala Lumpur telah menekankan tentang perlunya mempercepatkan usaha ke arah penyelesaian segera kod tata laku di Laut Cina Selatan. Pada Jun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata bahawa kedaulatan undang-undang mesti dijunjung dalam usaha menyelesaikan isu-isu di Laut Cina Selatan. China dan rakan-rakannya dalam ASEAN, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei terbabit dalam tuntutan wilayah bertindih di Laut Cina Selatan. China telah menyatakan bahawa ia sentiasa bersedia untuk menyelesaikan pertikaian itu melalui dialog dan rundingan secara langsung. Baik, kita akan teruskan persoalan bersama tetamu di studio. Kalau boleh Profesor ulas sedikit mengenai isu di Laut Cina Selatan ini. Ya, menarik bila Fiona mengatakan isu DOC dan COC itu. Deklarasi itu 2002 dah ditandatangani, disetujui oleh semua negara terlibat. Sepatutnya 2 tahun lepas daripada deklarasi itu kita terus pergi kepada kod. Masalahnya deklarasi di Fiona dia tak ikat negara yang terbabit. Maknanya kalau dia tak ikut deklarasi pun tak ada masalah. Tapi bila ada kod, dia kena ikut mengikut perundangan. Kenapa China dikatakan tak mahu 2 tahun, 3 tahun lepas mereka berdolak dalih kerana dalam COC itu ada dikatakan dikaitkan dengan isu-isu perundangan dalam membuat dikatakan tuntutan bertindih maritime. Itu yang China tak nak. Sebab tuntutan mereka berlandaskan sejarah, bukan perundangan. Sebab itu saya katakan salah satu tugas berat Malaysia adalah untuk memujuk China supaya bersetuju menandatangani COC. Jadi bagi saya sendiri, kalau saya pengerusi ASEAN, itu tugas utama saya untuk bukan memaksa tapi memujuk China supaya menyetujui menandatangani COC. Sebab itu penting. Kerana kita tak mahu konflik itu dikatakan antara China dengan Filipina, China dengan Vietnam menjadi konflik fizikal. Dah berlaku 2-3 kali. Jadi kita nak elak itu. Sebab itu saya katakan tanggungjawab Malaysia berat. Tapi saya yakin kita boleh lakukan. Kalau bangsa Moro kita boleh selesaikan, dengan China saya rasa boleh kita selesaikan. Baik, berkaitan dengan isu ini juga, berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan yang telah lama sebenarnya daripada 2002. Kenapa agaknya ASEAN seolah-olah membenarkan China terus menjadi satu kuasa hegemoni di rantau ini? Kalau Profesor boleh ulas. Ya, bukannya ASEAN membenarkan, tapi dikatakan dalam ASEAN itu sendiri terdapat negara-negara yang dikatakan begitu terang sekali ada yang berpihak kepada China, ada yang berpihak kepada satu lagi kuasa besar mengenai Laut Cina Selatan, itu Amerika Syarikat. Biar saya betul terang, semua orang tahu dalam hal ini, Laut Cina Selatan, Fiona, Filipina dan Vietnam, mereka dikatakan mahu Amerika Syarikat terbabit dalam hal ini. Dan 2 lagi negara ASEAN yang tidak terbabit dalam Laut Cina Selatan, itu Myanmar dan juga Laos, dikatakan lebih berpihak kepada China. Sebab itu saya melihat Malaysia, walaupun terlibat secara langsung dengan Laut Cina Selatan, berbalahan dengan China, tapi tidak menyebelahi mana-mana pihak. Sebab itu saya yakin, tahun ini kita boleh selesaikan. Sebab itu China melihat dikatakan, mahu menjadi kuasa hegemoni di rantau ASEAN, tapi saya rasa suka sikit sebab ada negara ASEAN itu yang mahu melibatkan Amerika Syarikat. Jadi seboleh-bolehnya Malaysia sebagai pengerusi jangan libatkan kuasa besar dalam hal Laut Cina Selatan. Biar ASEAN dengan China itu selesaikan. Kalau melibatkan kuasa besar yang ketiga, menjadi dikatakan satu masalah polemik yang tidak sepatutnya berlaku. Dan akan berterusan sehingga di satu jangka masa akan panjang. Ia akan berterusan bukan untuk kepentingan manfaat ASEAN, tapi untuk kepentingan manfaat pihak ketiga. Itu yang kita tak mahu. Jadi saya melihat Laut Cina Selatan itu adalah masalah
ASEAN dengan China. Tapi masalahnya Fiona, sekejap lagi, China masalahnya dia mau berunding antara satu sama satu. Bukan secara keseluruhan. Bukan secara keseluruhan. Itu yang menjadi masalahnya. Menarik macam mana Malaysia nak menangani isu tersebut. Itu yang menjadi persoalan kita. Ya, itu menjadi persoalan. Tapi bagi saya, sebagai geostrategis, sepatutnya ASEAN mempunyai satu kata putus. ASEAN, masalah Spratly, masalah Paracel, perlu berunding secara organisasi. Bukan Malaysia dengan China. Bukan Filipina dengan China. Tidak. Kalau satu dengan satu, kalah negara kecil. Sebab China itu mempunyai kuasa ekonomi dan kuasa tentera yang kuat. Sebab itu dikatakan ASEAN perlu mengambil kata sepakat dalam hal ini. Satu lagi tanggungjawab kepada Malaysia sebagai pengerusi. Tetapi semuanya kalau dilakukan dengan kesepakatan, saya rasa apa yang Profesor fikirkan juga, kita mampu mencapai satu kata sepakat yang baik, saya kira. Ya, benar Fiona. Itu yang dikatakan. Kita selesaikan dulu masalah dalam ASEAN, keluarkan kata sepakat, baru boleh berunding dengan China. Kalau biarkan saya ungkitkan tahun lepas, semasa 2 tahun lepas, semasa Myanmar menjadi pengerusi, komunikasi tidak dapat dikeluarkan sebab masalah isu Laut Cina Selatan itulah. Adik kita tak mahu perkara itu berlaku berulang sekali lagi. Baik, kalau kita melihat semasa di Davos juga WEF, Malaysia juga menyarankan satu zon waktu standard ASEAN dilakukan. Pada pandangan Profesor, adakah itu kita harus ulang sekali lagi untuk mencapai kata sepakat untuk mendapat satu zon waktu yang sesuai? Ya, memang ramai yang melihat perkara ini perkara remeh yang tidak perlu dibincangkan. Tapi zon waktu yang dikatakan yang satu, yang sama itu boleh diperbincangkan. Sebab zon waktu ini perkara yang anjal. Bukannya perkara yang begitu tetap tidak boleh diubah. Jadi kalau semua negara ASEAN, kita bukannya luas sangat, bukannya jauh sangat garis bujur kita. Jadi boleh dilakukan sebagai satu waktu, bukannya apa Fiona, untuk memudahkan perjalanan, memudahkan aktiviti ekonomi. Jadi itu dikatakan amat baik sekali jikalau diadakan sama kita dengan Malaysia dengan Sabah Sarawak. Betul. Satu ketika zon waktu yang berlainan. Tetapi dengan adanya satu idea untuk menyatukan, saya rasa itu adalah satu itu idea yang bernas. Idea yang baik untuk menyatukan rakyat. Walaupun remeh, tapi signifikannya amat besar sekali. Dan akhir sekali, harapan Profesor sendiri, kita sebagai pengerusi dan juga kita dalam usaha kita untuk memacu ASEAN itu sendiri. Ya, kita akan adakan 2 sidang kemuncak. Satu di bulan April dan satu lagi di bulan November. Sebab itu perbincangan pada hari ini di Sabah adalah untuk membincangkan apa agenda-agenda yang perlu dibincangkan. Jadi harapannya adalah apa yang berlaku 2 tahun lepas sehinggakan kenyataan bersama tak dapat dikeluarkan menunjukkan perpecahan ASEAN tidak berlaku dalam tahun ini. Dan masalah Laut Cina Selatan, COC dapat diselesaikan dan ketiga-tiga pangsi ekonomi, sosial, budaya, politik dan keselamatan itu dapat dihuraikan penghujung tahun ini. Itu harapan saya sebagai dikatakan rakyat Malaysia yang agak bangga sebagai Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini. Dan bagaimana melihat Presiden ASEAN itu untuk kita menjadi ke arah Kesatuan Eropah EU? Kita jangan terlampau dikatakan cita-cita jangan tinggi sangat. Kita bukan nak mengikut acuan EU 100% kerana komposisi negara kita amat berlainan dengan komposisi negara Eropah. Eropah pun ada masalah. Ada negara maju, ada negara kurang maju. Sama juga dengan ASEAN. Kita ikut acuan sendiri, mengikut kehendak kita, mengikut senario ASEAN itu sendiri. Jangan terlampau mengikut dikatakan acuan Kesatuan Eropah itu sendiri, Fiona. Bergerak mengikut apa yang kita rasa penting. Memang benar, Fiona. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Azmi Hassan, geostrategis daripada Universiti Teknologi Malaysia kerana sudi bersama platform pada petang ini. Dan saudara, sekian platform 3 petang. Apa kata anda terus ikuti semasa 4 petang dan Nasional 5 untuk lebih banyak perincian berita. Saya Laurendra Fiona Baikan. Salam hormat, salam satu Malaysia.